والسلام على أشرف المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada semua, saya bagi pihak asasi sangatlah mengharumkan kehadiran saudara saya sekalian. Pada pagi ini kita memulakan satu siri kuliah. Kalau dulu kita buat seminar saja, jadi peserta akan masuk dan keluar, dan jenis seminar lain lagi. Tapi kali ini kita akan ada kuliah bersiri, dan kali ini juga ia merupakan satu usaha baru asasi untuk menyelami sains, matan sains itu sendiri, dan melihat bagaimana kita boleh menerima atau menolak atau boleh mengkritik sains barat, sains yang kita pelajari di universiti ini dan juga tempat lain, Dan tokoh yang akan berikan syarahan ini dalam kuliah ini ialah Prof. Syarif Mazin, walaupun dia enggan menggunakan gelaran profesor, tapi pada kami semua dia adalah profesor. Selalu kita panggil Prof. Jadi beliau akan mengkritik teori kenisbian, dan juga teori kuantum, dua teori yang besar yang merupakan tonggak kepada sains moden, seperti yang kita pelajari. Sains moden maknanya bukan sains klasik Newton, sains moden Einstein dan kuantum. Jadi disitulah Prof. Syarif akan mengkritik, dan beliau juga bukan takat mengkritik, tapi juga mencadangkan beberapa cara kita untuk membangunkan sains dengan menggunakan ilmu dari tradisi kita sendiri, iaitu Islam, dan juga dengan kekuatan ahli sains muda, ada dalam sebahagiannya ada dalam bilik ini, insyaAllah. Jadi itu tujuannya bukan hanya nak dengar je, tapi juga untuk membina semangat untuk, bukan semangat je lah, membina kemahuan untuk menghasilkan sains baru. Memang benda ini suka dilakukan, tapi inilah salah satu kaedah yang Prof. Syarif dan juga asasi saya menurut, iaitu kita mengkritik dulu sains yang ada, kemudian kita cuba cari dan saya tak nak bincang panjang lebar, dan saya dan untuk kenalkan Prof. Syarif memang bukan profesor matematik fizik di UKM dulu, kemudian di UMT dulu juga. Sekarang dia menjadi fellow di Pusat Dialog Ketamadanan Peradaban okey, di Universiti Melayu. Beliau aktif dalam asasi sejak dulu lagi, pernah menjadi Setiausaha Agungnya dan juga presidennya beberapa kali, dan sekarang dia sekarang dikata dia pencen daripada asasi, tapi tak pencen dari segi kegiatan pengislaman ilmu. Jadi itulah ini sumbangan beliau yang saya ingat terbesar dalam kerjayanya hingga kini, dan kita harapkan sangatlah, insyaAllah. Jadi saya silakan, silakan untuk mulakan kuliah. Ada soft copy. Pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mengizinkan saya dan sebagai untuk bersama-sama meneruskan kegiatan
perkhidmatan yang dirancang oleh asasi. Saya juga amat berterima kasih kepada asasi. Sebenarnya sejak tahun 78, sejak saya masuk asasi, 2 tahun kemudian, kerana asasi memberi banyak inspirasi kepada saya dalam kerja saya sejak dulu lagi. Dan sekarang lebih-lebih lagi saya berterima kasih kepada asasi yang tidak lekang mencabar saya untuk menjawab soalan-soalan ilmu. Jadi buku ini sebenarnya jawapan saya sebahagian daripada persoalan-persoalan yang ditimbulkan sejak saya bercimpung dengan Akademi Sains Islam Malaysia ini. Dan oleh sebab itu dalam masa 15 minit atau 20 minit sedikit istilah yang saya pakai dalam risalah yang saya edarkan itu adalah pelantar penulisan ilmu, yang contohnya buku yang baru diterbitkan itu. Sebelum itu sebelum saya lupa, walaupun kita harap saya akan boleh, saya mengharap atau mengimpikan seperti yang ditimbulkan oleh Saudara Yunus semalam. Kenapa di Malaysia ni tak ada satu aliran pemikiran dalam apa-apa bidang pun. Saya melihat usaha Dr. Lino mengumpul rakan-rakan baru, sarjana muda. Kalau yang dulu yang masuk apa tu ulama muda. Sarjana muda menjadi pening kepada ini. Seperti yang pernah berlaku yang terkenal di Eropanya ialah di Perancis pada abad ke-16. Alino ni mungkin boleh jadi model di sini. Kalau di Perancis masa tu sarjananya agak tua sikit. Mesinis. Dia mengumpulkan beberapa orang sarjana yang seumur dengan dia dan juga yang muda-muda, berjumpa sekerap mungkin. Dia tak kata 2 minggu sekali ke setiap minggu ke, sekerap mungkin di rumah dia. Jadi ini budaya susrah, budaya susrah. Tapi di rumah dia bincang isu-isu yang berat-berat, termasuk isu bagaimana menjadikan bahasa Perancis sebagai bahasa ilmu. Pada masa itu bahasa ilmunya Latin. Jadi mungkin kumpulan itu di Malaysia ni mungkin kumpulannya boleh cuba bergerak ke arah itu. Tapi mungkin pertemuan di kedai mamak mungkin kena pertingkat lah. Kalau kat situ tu mungkin tidak membuahkan benda yang jernih sikit lah. Okey. Dan mungkin kita boleh, kalau dah agak kukuh besok, mungkin kita boleh namakan aliran apa ni, Asasiyun ke apa ke. Asasiyun. Betul dia bahasa Arab, kumpulan Asasiyun. Boleh. Asasiyun. Tapi makna lain pula. Mana lain pula? Fundamentalist. Oh, fundamentalist. Tak boleh ya? Lain. Asasiyah tu kata sifat ya?
Dia kata dia sifat asasiyah. mirip boleh. Macam Syafi'iyah, mirip Syafi'i. Tapi bukan asasi itu. Kalau asasiyah, bukan asasi itu, mirip asasi. Ialah sempurna asasi atas nama asasi. Kan? Dia yang macam sifat neo. Bukan asal. Macam Syafi'i ini, Syafi'iyah yang buat benda lain tapi katanya ikut. Ya. Okey. Jadi kalau asasiyah maknanya katanya ikut asasi lah. Tak semesti. Okey, itu harapan yang besar. Jadi kembali kepada isu pelantar penulisan ini, saya anggap hasil yang seperti buku ini boleh kita katakan sebagai satu langkah awal untuk kita membina ilmu Islam yang selalu kita perjuangkan dalam asasi itu. Jadi dalam di sini saya beri nama apa? Pra-perislaman ilmu lah. Pra-perislaman. Mana kalau kita nak itu mesti di ilmu apapun sepatut lalui seperti ini. Jadi untuk itu kita kena tahu sikit apa dia epistemologi Islam lah. Dan juga epistemologi Barat. Kita kena tahu benda itu sikit. Sikit banyaknya. Jadi yang pertama sekali yang mesti kita hayati bila sebut epistemologi ilmu Islam ni ialah kita yakin bahawa ilmu tu syarat nilai. Ini yang paling susah. Paling susah pengalaman saya dengan rakan-rakan saya dalam asasi. Ilmu syarat nilai, bukannya bebas nilai. Value laden dan bukan value free. Ilmu tu demikian sifat dia, sifat azali, sifat semula jadi dia macam tu. Tapi kita tak dilatih selama beberapa tahun bahawa macam ilmu ni dia neutral, istilah dia neutral. Ilmu ni bebas nilai, walaupun istilah itu kita tak pernah dengar sebelum ini, tapi kita rasa bahawa benda yang kita belajar ni, kalau orang lain buat awal dulu pun akan dapat benda yang sama juga. Tak akan berbeza. Tapi dalam Islam satu pandangan, kalau boleh paling ringan kita boleh kata, atau satu teorem mungkin susah nak buktikan, hipotesis bahawa ilmu itu sama dengan iman. Ilmu sama dengan iman. Buku Rosenthal yang ditulis tahun 70 itu dan sudah diterjemah dalam bahasa Melayu tahun 95. Memang buku itu dia mengatakan dia nak membina hipotesis itu, bahawa di antara banyak ilmu dalam sejarah tamadun manusia, antara agama dalam sejarah tamadun manusia, agama Islam yang ditaranya atau uniknya ialah dia sama dengan ilmu. Jadi dia bawa banyak jauh-jauh. Jadi kalau ilmu sama dengan iman atau ada hubungan dengan iman, kalau tak sama pun ada hubungan dengan iman, hubungan yang besar. Kalau sekiranya ilmu itu tidak sedikit pun mencuit keimanan seseorang, kita boleh kata itu sebenarnya bukan ilmu. Dia kata apa? Pengetahuan. Satu pengetahuan, satu maklumat, dia belum sampai tahap ilmu. Sebab kalau ilmu dia mesti mencuit iman. Ini sebenarnya satu kesimpulan yang saya cuba buatlah dalam ceramah-ceramah saya selama 14 tahun isu ini. Kalau kita pergi jauh sikit, lompat kepada ilmu yang kita panggil, pengetahuan yang kita panggil ilmu sekarang, di
di barat beberapa kali dibuat survey tentang pribadi ahli-ahli sains di sana, khususnya dalam bidang fisik matematik ini. Didapati lebih pada 90% daripada mereka ini adalah etis, ilmuwan sosial. Dan ilmuwan yang saya masukkan di belakang buku ini, terus kita tengok balik, ada beberapa orang, ada 9 orang ilmuwan besar, 9 orang yang memiliki sumbangan besar dalam bidang ini. Semuanya etis, semuanya paling tidak istilah adanya deistis. Deistis di mana dia mengaku adanya Tuhan, tapi Tuhan itu tak berfungsi. Dia tak berfungsi. Mana tak relevan dengan benda yang dia buat, yang dipanggil ilmu. Jadi pernah kata hanya ada satu yang seorang saja daripada 9 itu yang tidak desis dan tidak etis, tidak sekular, susah nak kata. Dan seorang tu yang bom tu, dia ni begitu mendalam jiwa dia dengan Hindu. Yang dulunya etis, ini terbalik lah. Dia ni dulunya etis. Sejak awalnya seorang aktivis komunis di Amerika, dan dia sampai kena macam kena apa nak kata, prosecution di universiti di Amerika tu, pada zaman McCarthy tu. Pada zaman McCarthy tu, pensyarah-pensyarah universiti dilaporkan macam sekarang kita kat sini lah. Tapi maknanya pemimpin tahu dia ni cenderung apa. Jadi kalau kuat sangat, dia akan cuba cari jalan menyingkirkan orang tu. Jadi tak betul lah bahawa dunia akademik di dunia akademik ni neutral. Tak betul. Dunia akademik memang tak pernah neutral. Sebab ilmu tak neutral. Tak pernah neutral. Okey, jadi sebenarnya saya Hussein Nas menggunakan data ini. Saya menggunakan data ini untuk menegakkan bahawa ilmu dan iman tadi, menunjukkan ilmu yang ada sekarang ni tak layak dipanggil ilmu lah. Sebab kalau dah lebih daripada 90% tak beriman, bukan dia tak beriman, dia etis pula. Iman ni boleh di pluralkan, percaya kepada sesuatu alam yang gaib kan. Dia beriman lah. Misalnya orang kuat Kristen tu boleh diistilah sebagai beriman. Kuat Hindu pun boleh diistilah sebagai beriman. Kalau nak secara umum lah. Tapi di Malaysia ni tak boleh lah. Iman tu pada kita hanya untuk agama Islam saja. Kalau di Indonesia tak ada apa. Dia tak beriman, tak semesti dia tu rujuk kepada orang Islam. Kerana dia bukan Kristian, bukan Hindu, sebagainya. Dia tak beriman. Baik, saya gunakan, saya Hussein Nas menggunakan data itu mempersoalkan. Dia kata kalau itu tidak menunjukkan ada nilai dalam ilmu, dia tak tahu apa maksud dia. Apa nak jelaskan? Bagaimana kita nak menjelaskan 90% daripada ilmuwan ini adalah etis? Siapa yang mengajar dia jadi etis? Kalau bukan ilmu dia. Sebab kalau kita tengok kehidupan orang tu sebelum dia jadi ilmuwan tu, ibu bapa dia mengimpikan macam-macam anak dia tu jadi. Kebanyakan menjadi orang yang ada hubungan dengan Kristian, kerja dalam baik, maknanya beragama. Tapi kerana ilmunya itu telah masuk dalam jiwa dia, mana ilmu tak ada nilai supaya menyisihkan agama. Okey. Yang kedua yang nak saya tunjukkan di sini tentang jenis ilmu. Ini menjadi masalah
besar juga jenis ilmu ini. Dalam Islam, jenis ilmu ini yang biasa disebut ialah ada dua saja. Ilmu yang diturunkan, ilmu wahyu. Kemudian satu lagi, ilmu yang menggunakan akal. Ilmu di barat hanya ada satu saja. Ilmu menggunakan akal. Itu ilmu dipanggil apa tu? Ilmu sains yang selepas abad ke-16 atau 17. Ilmu sebelum abad itu barat pun memang ada ilmu wahyu juga. Itu sudah disisihkan. Sekarang boleh kita kata satu jenis sajalah, ilmu akal. Tapi kalau kita fikir benda tu, ada dua benda yang selalu tidak menenangkan jiwa kita kalau kita taklah mendalam sangat. Kalau kita pisahkan itu, akhirnya tak ada beza sangat ilmu yang dibuat oleh orang Islam dengan yang tidak Islam. Sebab tidak ada yang kelas ketiga itu yang saya tulis juga apa tu, ilmu campuran wahyu dengan akal. Wakal itu istilah kita wakal. Tak ada kamus lagi. Wahyu dan akal. Jadi jenis ilmu yang ketiga inilah sebenarnya pengislaman ini. Pengislaman ini. Mana tidak ada masa kita menggunakan Quran saja, lupakan sekejap ilmu tu, atau tengok ilmunya, lupakan Quran sekejap. Itu ilmu wahyu, ilmu akal. Jadi ilmu wahyu ni yang biasa disebut, dia kata, yang di masjid-masjid surah-surah dia kata ilmu yang kita dapat dalam Quran dan hadis. Yang menjadi masalah hadis. Hadis. Sebab hadis ni ada banyak kategori dia. Terlampau banyak. Saya rasa dalam 5-6 saja. Tapi yang boleh kita masukkan dalam kategori ilmu wahyu tadi ialah hadis yang periwayatnya sampai pada Muhammad. Itu dalam istilah hadis bagi hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Jadi saya perlu jumpalah satu himpunan hadis mutawatir. Siapa-siapa jumpa belum beritahu. Kadang-kadang ada tak? Ada pernah jumpa tak himpunan? Himpunan hadis mutawatir. Yang ada hadis qudsi, ada banyak. Saya tak jumpa hadis mutawatir. Orang anti hadis dulu, kumpulan Muslim, tapi dia tidak meletakkan hadis ni begitu penting. Misalnya kalau kita nak buat hukum, untuk sesuatu hukum tak boleh pakai hadis. Mana hadis ni hanya satu pengetahuan saja. Sebab pada dia kata tidak ada satu pun hadis mutawatir. Tak ada. Dia mencabar lah. Di Malaysia ini terutama tahun berapa? Tahun 70-an dulu. Yang ketengahkan oleh Kasim Ahmad. Semua hadis ni tak ada yang bertaraf mutawatir. Dalam Quran, kalau dia kata ilmu wahyu, maknanya ilmu tu tidak boleh dipersoalkan, tak boleh guna akal. Ayat-ayat Quran tu panggil ayat Quran apa dalam bahasa Arab punya tu? Ayat Quran yang jelas. Makna dia ada istilah dia kata. Saya tak. Masa saya buat catatan ni saya lupa. Kau boleh nak tulis apa? Saya hanya tulis ayat Quran yang jelas makna dia. Maknanya tak boleh nak berpolemik lah ayat tu. Jadi ayat tu boleh kita katakan ilmu wahyu.
Dalam Quran ni kebanyakannya ayat yang tidak jelas, yang memerlukan akal. Termasuklah misalnya menyebab, kalau kita nak jelas kenapa timbul mazhab. Sedangkan mazhab ni hanya membicarakan tentang hukum untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan itu. Jadi ilmu tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan daripada Quran, itu pun memerlukan akal. Maknanya ulama A berbeza pendapat dengan ulama B. Misalnya paling mudah, ambil air semayang sentuh dengan perempuan batal ke tidak. Dalam Quran ada ayat tu, tapi tafsiran ayat tu, apa makna bahasa Arab yang selalu diterjemah kepada bahasa Melayu sentuh. Bahasa Arab tu saya lupa apa bahasa Arab tu. Ini pakar rujuk. Rujuk asasi. Ayat tentang sentuh. Sentuh ni ada kan? Imsah juga pun dah. Adalah, tak penting lah. Tak ingat. Ulama kita tak ingat. Tak ada lah ni. Perkataan tu memerlukan akal untuk memahami perkataan. Jadi mazhab Syafi'i kata ayat tu menunjukkan kita tak boleh sentuh langsung, bergeser dengan rambut pun tak boleh. Itu Imam mazhab Syafi'i, terlampau ketat tafsiran dia. Jadi ada yang agak mazhab Syafi'i juga, tapi tak seketat itu. Kita bersentuh dan kita nafsu, ada nafsu, makna sengaja lah. Kalau tersentuh tak batal. Mazhab Syafi'i juga. Mazhab lain sentuh tak ada apa. Saudara pergi Mekah tahulah, nak ikut Imam Syafi'i susah nak hidup kat sana. Jadi tukar mazhab. Jadi ulama kita kata tak boleh tukar mazhab. Tapi saya rasa dia sendiri pun bisa dia tukar juga. Tapi dia kata darurat. Sebenarnya kita mengikut pendapat, tak ada salahnya pendapat lain. Jadi dalam Quran memang banyak ayat yang disebut, istilah dia ayat mutasyabihah. Mutasyabihah ni mana benda yang tak jelas, yang memerlukan pemikiran. Dan yang paling banyak sekali ialah ayat-ayat mutasyabihah berkenaan dengan sains, alam. Istilah dia kauniyah. Ayat kauniyah. Mana ayat-ayat berkenaan dengan alam semesta, berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar. Ini semua kauniyah. Ada 1000 lebih ayat-ayat itu. Tapi baru-baru ni saya ke Aceh jumpa dengan seorang ahli sains fizik zarah yang berminat kepada pengislaman. Jadi langkah pertama, bagus, ini yang tak berlaku di Malaysia pada dia. Langkah pertama, belajar bahasa Arab sehingga boleh memahami Quran sendiri. Buang semua terjemahan. Hebat. Jadi sampai pensyarah-pensyarah di Araniri pun madu-madu kucing lah. Dia pensyarah kat universiti yang terkenal, Araniri atau Al-Singkili. Yang satu lagi Syekh Kuala tu. Rupanya Syekh Kuala ni Al-Singkili. Saya tak tahu. Saya pun tanya, siapa dia ulama Syekh Kuala? Abdul Rauf Singkil. Jadi situ banyak yang buta Arab. Jadi dia malu-malu kucing pada orang ni. Dia ni ahli fizik yang dapat PhD dalam bidang zarah. Ini zarah di Jepun. Dah 8 tahun di Jepun. Ijazah pertama dia di ITB. 4 tahun di sana. Jadi bahasa Jepun fasih, tapi jumpa kawan-kawan dia yang kat Jepun cakap bahasa Indonesia. Saya kata, kenapa tak cakap bahasa Jepun? Tak boleh lah tadi kat sini. Kita di Indonesia cakap bahasa Indonesia. Habis dia, hasil daripada belajar tu, dia telah baca Quran
Dan mengumpulkan buku dia. Ada dia beri saya satu, saya bagi yang saya satu ni kat dia. Purwanto nama dia, Agus Purwanto nama dia, dari Universitas swasta di Surabaya. Buku dia apa? Ayat-ayat semesta. Dia ni rupanya amat beraktif. Banyak buku dia tulis. Semua dalam bahasa Indonesia. Mungkin quantum dia. Ada. Ni buku dia ni yang baru lah, yang baru tu. Tapi saya tengok senarai buku teori Einstein, yang teori quantum, semua dia tulis. 2-3 buah buku lah dalam bahasa Indonesia. Dia beristihad ada 808 ayat. Dia jumpa ayat-ayat. Dan dia bukan asal jumpa dia fil ardia, ini ayat kau nak tak. Dia guna akal dia. Ada setengah ayat tu ada menyebut tentang benda-benda sains, tapi tak ada nilai ilmu pada dia lah. Jadi dia tolak. Dan dia buat lebih hebat pada yang biasa buat indeks Al-Quran tu lah. Indeks Quran tu ada jumpa Al-Ard Syamsiyah, itu kauniyah lah. Padahal itu ada banyak ayat yang tak ada. Jadi daripada 1,300 lebih dia singkir 500. Dia kata ayat ni hanya sebut sekitar halaman itu tak ada ilmu lah. Jadi yang ada ilmu pada dia 808. Betul. Hebat. Tapi bila dia bagi ceramah, saya kecewa juga. Akhirnya ceramah dia tu ialah menganggapkan sains neutral. Belum, mungkin dia belum lah, dia belum sampai tahap tu lagi kan. Baik, tentang relativitas ni. Ya, semua dah betul. Semua dah betul. Masalah tafsiran je. Tu, akhir kuliah tu saya bagi buku ni, kejut dia. Dia kata, sudah ada komen lepas ni, hantar komen sudah. Saya pun nak komen buku sudah. Jadi saya sedang menulis buku dia, komen buku dia, hantar tadi. Okey, jadi ilmu wakal ni termasuklah juga yang saya kata tadi, inilah pengislaman ilmu. Pengislaman ilmu ialah pengetahuan asing. Pengetahuan tu kita jumpa daripada sumber lain yang kita tak tahu dengan jelas dari mana datang. Pengetahuan asing. Jadi kita kena saring benda tu. Kalau kita nak mengajar ke orang peringkat awal pun, nak beritahu orang, kena saring. Baca, saring. Jangan bagi tahu semua kan. Apa dia penyaringan itu? Penyaringan Islam tertulis di situ ialah kita kena tahu ajaran 3 orang sarjana besar kita yang moden. Satunya Syed Hussein Nas. Syed Hussein Nas, anak murid dia di Malaysia ni ramai, tapi hampir semuanya bukan ahli sains. Itu menjadi masalah. Dia balik pun dia tak buat sains. Dia balik dia ceramah tentang falsafah. Jadi ramai anak murid dia. Di Sumatera pun ramai. Daripada rektor Jawa pun. Yalah, seluruh Nusantara ni memang ramai. Rektor apa nama tu yang rektor di rektor Areneri yang Alino SMS kat saya, pasti mama. dia terbayang pada Areneri. Saya kata bukan, memang dia memang orang Aceh, tapi lulusan daripada apa nama Seusenas. Jadi Seusenas ni menulis tentang sains. Dia ni ijazah pertamanya memang fizik. Jadi itu keistimewaan dia berbanding dengan yang lain-lain.
Jadi dia menulis tentang sains tamadun Islam ni dalam konteks orang Islam sekarang. Jadi dia menulis sejak tahun 60-an. Jadi satu benda yang motto yang dia bawa ialah dalam sains Islam tu ada doktrin kosmologi namanya. Doktrin kosmologi. Jadi ada sebuah buku dia yang diterjemah kepada bahasa Melayu. Siapa terjemah dulu? Ha? Bukan. Dalam bahasa. Yalah, terbit dalam bahasa. Dalam bahasa. Ni apa? Ya, UIA. Zaini. Bukan. Baru dia. Baru dia. Baru dia. Buku apa dia? Introduction to Islamic Cosmological Science. Itu dia tulis tahun 64. Diterbitkan oleh Albany State University tahun 64. Buku ini dicetak entah berapa 10 kali. Dia 93. Jadi tak tahu edisi ke berapa pun tak tahu, nak trace tak boleh. Sebab diperkenalkan di Eropah je, dia cetak semula. Tak tahu yang edisi baru ke yang mana, tak tahu. Jadi terlalu banyak. Yang diterjemah oleh Baharudin itu pun saya rasa edisi tahun 70-an. Edisi yang keberapa tak tahu. Jadi diterjemah sebagai pengenalan doktrin kosmologi Islam. Jadi nak menapis buku tu, kita kena tengok kosmologi dalam tu. Kosmologi di sini ialah, maksudnya bukan ada bintang mareh ke tidak. Kosmologi di sini ialah pemikirannya, falsafahnya dalam tu, pandangan alamnya, pengarang itu. Jadi bukan senang lah. Memang ini satu kegiatan pengislaman ilmu. Ambil satu-satu buku je, nak tahu ada secara tak secara tersirat di situ pandangan alam penulis itu yang terpancar menerusi ilmu. Memang susah. Jadi satu bahan pendidikan lah, satu kegiatan pengislaman yang besar. Yang kedua, yang ini lebih mudah sikit. Al-Atas, Syed Muhammad Nagib Al-Atas. Dia rakyat Malaysia. Tapi Bani apa tak tahu. Dia Bani apa? Bani Al-Atas lah. Dia ni Arab. Bani Hadramaut. Bani apa? Bani Hashim lah. Bani Hashim. Salah. Jadi buku dia yang paling terkenal, banyak buku dia, tapi yang paling terkenal dia terjemah mengikut muridnya yang paling rapat. Mana? Buku Islam and Secularism. Syed Nagib ni malangnya dia tak menulis dalam bahasa Melayu. Saya belum jumpa satu pun buku dia dalam bahasa Melayu, tapi buku dia semua diterjemah dalam bahasa Melayu. Asal bahasa Inggeris. Asalnya bahasa Inggeris. Ada terjemahan bahasa Melayu. Yang bila saya kata demikian pada anak murid dia tu, anak murid kata ada. Dia kata yang mana? Yang baru keluar. Yang dia dah pencen dah. Bukan betul yang ingat ada buku ini. Islam dan Secularism kan? Bukan Islam Secularism bahasa Inggeris. Yang mana? Yang memang dia tulis katanya lah. Kita pun tahu sebab benda manuskrip itu tahun dah lama dah, baru terbit dalam tahun 2000 je lah. Tak ingat tajuk. Tajuk apa? Tak ingat tajuk tu. Tapi yang penting ialah buku Islam and Secularism. Sebab di situlah dia mengatakan dialah orang yang pertama menggunakan Islamization. Dia claim tahun 78, dan buku tu tahun 78. Dalam tu memang lebih awal daripada orang lain lah. Syed Hussein Nas memang tak pernah guna perkataan Islamization. Akil tanya dia secara peribadi pun, dia SMS. Ingat.
dia menjelaskan dia tak nak pakai istilah itu sebab di Amerika menjadi masalah. Jadi dia duduk di Amerika, jadi dia tahu guna Islamization di Amerika makna dia lain, susah, lebih susah. Jadi Al-Atas ini buku yang bagi siapa yang belum baca lagi mesti baca buku ini, Islam and Secularism tahun 79. Tapi saya percaya dia bercakap di Malaysia ni sekumpulan bahan daripada buku ini memang tahun 70 dalam Abim lah. Dia ni memang tokoh yang bersanjung-sanjung jadi dia berceramah banyak. Saya percaya dia menyebut tentang itu. Itu apa dia sebut tadi? Dia kata ilmu kontemporer, ilmu sekarang ini penuh dengan sekularisme, penuh dengan ajaran sekularisme. Seperti yang dia maksudkan itu ya ilmu sains sosial, ilmu sains sosial, ilmu sosiologi, sejarah, antropologi, psikologi. Dia tak pernah menyebut lagi masa itulah dalam ceramah-ceramah dia masa ini, dia tak menyebut tentang fizik, kimia, matematik, dia tak sebut. Dia bukan orang sains, dia boleh faham lah. Jadi penapisan yang dimaksudkan penyaringan Islam itu ialah kita baca je apa-apa ilmu dalam bidang kita atau yang kita minat, kita tengok ada tak unsur-unsur sekularisme dalam itu. Ini lebih mudah daripada yang tadi. Sebab ada sekularisme kita tahu ciri-ciri dia apa kan. Kalau tadi kosmologi itu memang susah. Dan sudah tentu dalam asasi ini yang saya gembar-gemburkan bukan sekularisme saja. Apa-apa isme ini lagi mudah, lagi lebih mudah. Apa-apa isme yang ada dalam tu, sama ada dari barat ke atau dari timur. Dari timur pun ada juga isme, banyak juga. Jadi yang dibuat itu. Jadi itu lebih mudah nak cari itu. Dan yang ketiganya, yang banyak dianggap orang, inilah orang pertama yang mempopularkan Islamization of knowledge, Ismail Farabi. Allah yarham Ismail Farabi. Malah buku dia yang pertamanya pun memang nama itu. Nama dia Islamization of knowledge. Buku dia itu tahun 82 dan diterjemah kepada bahasa Melayu Malaysia tahun 91. Kita kena popularkan bahasa Melayu mana? Jangan berhenti bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu Malaysia mana ditulis mengikut lenggok bahasa di Malaysia. Buku ini juga diterjemahkan mungkin lebih awal lagi, saya tak tahu, saya tak dapat nak tulis dalam bahasa Melayu Indonesia. Okey. Jadi apa dia ajaran Al-Farabi ni? Dia kata kita baca buku ilmu yang kita ada ni, kita baca, kita juga kena susur galur ilmu tu ke bawah. Tengok ilmu ni bila mula dia, siapa pemula dia. Dia kata hampir pasti ini pun dia bercakap tentang bidang sastra. Sebab dia bidang dia ialah linguistik. Lagi jauh kan. Tapi linguistik juga ada hubungan rapat dengan sains sosial kan. Jadi diharapkan ada bermula sejak zaman tamadun Islam. Kemudian baca yang zaman tamadun Islam itu bandingkan dengan yang sekarang, di mana tempat yang sudah bercabang atau berubah konsep. Banyak yang penulis kita menggunakan kaedah ini
dan berhenti setakat itu. Maknanya jumpa satu, misalnya ambil contoh yang jelas, katalah buku sejarah di UPM, saya berpolemik dengan Prof. Zakri tentang teori evolusi. Teori evolusi ini, saya hanya menyebut, saya bukan dalam bidang ayat, saya hanya menyebut tulisan-tulisan orang dalam mengkritik tentang teori evolusi. Teori evolusi ini tidak serasi dengan Islam. Banyak yang tak serasi dengan Islam. Jadi dia tak berapa senang lah. Jadi kemudian pelajar-pelajar universiti pun masa itu banyak membaca buku Sulaiman Nordin, buku teori evolusi yang mendedahkan kepalsuan teori evolusi. Sulaiman Nordin dia ketik-ketik banyak sumber. Jadi dia tak senang. Jadi dia pun cuba mencari. Masa tu buku dia tak guna, dia tak tahu ni apa Al-Faruqi ni tidak secara biasa memang macam itulah. Mana kalau kita dapat cari benda itu pun ada dalam taman Islam, tak ada salah. Jadi dia jumpa teori, dia kata teori evolusi ni dimulai oleh Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi yang memulakan teori evolusi. Dan dia ni ulama, bukan ulama lah, sarjana taman Islam yang agak terkenal. Jadi mana salahnya teori evolusi? Kritik kat situ. yang Maskawi ke? Satu lagi bukan Maskawi. tak, yang dia artikel dia Ibnu Maskawi. Baik, jadi sedangkan Al-Faruqi kata jumpa tak semestinya berhenti situ. Kena baca dulu apa sebenarnya, kalau dalam konteks teori evolusi, apa sebenarnya Ibnu Maskawi cakap, dia pakai prinsip apa, dan tengok teori evolusi sekarang apa, didapati bertentangan. Walaupun ada keseirasan dia. Jadi itu dia yang dikenal oleh Al-Faruqi, mana menilai ilmu sekarang dengan kritisnya, dengan melihat warisan Islam. Ilmu. Sebab warisan Islam tak semesti atas nama orang dalam Quran. Warisan Islam yang paling agung, Quran. Tapi kadang-kadang susah Quran nak cari kan benda. Cari teori evolusi dalam Quran susah kan. Payahlah. Jadi baik cari tokoh-tokoh itu dulu. Okey. Dan di sini pun saya dalam asasi mengajak rakan-rakan supaya memperluaskan konsep melihat sejarah ilmu ini. Jadi saya showkan supaya kita melihat sejarah sesuatu ilmu yang kita baca, kita lihat dalam juga sejarah warisan kita sendiri. Warisan kita sendiri. Sebab warisan kita, kalau kita nak berhenti setakat Islam pun boleh. Sebab tamadun Melayu terkenal sebagai tamadun yang menyambung tamadun Islam setelah tamadun Islam di barat sana untuk. Jadi barat sana datang ke sini sebenarnya nak menghancurkan Islam tu lagi. Sebab di sana sudah hancur pada dia lah. Jadi memang alam Melayu ini juga boleh dianggap tamadun Islam. Malah dalam ini pun teori atas tamadun Melayu ialah tamadun Islam. Dalam buku-buku Huntington, bila disebut tamadun Islam, alam Melayu satu daripada ini. Huntington yang terkenal tu, Clash Civilization. Jadi dia senaraikan tamadun Islam tu bukan makna yang di Middle East. Dia pergi kepada Turki itu kita tak heran lah. Dia pergi kepada India, Parsi tak berapa heran juga. India dan alam lain tamadun Islam. Jadi pengalaman saya dengan membaca manuskrip zaman tamadun Islam ini memang lain daripada pengalaman kita membaca ilmu-ilmu dalam tamadun Islam di Timur Tengah. Sebab ilmu yang ada di alam Melayu ini sudah pun melalui proses akal orang Melayu. Kalau yang di Timur Tengah tu akal orang-orang di situ. Jadi lain, ada lain, rasa lain. Dan setengahnya itu
baru yang mana tak, sebelum ni saya tak tahu ada benda ni. Menerusi pembacaan saya yang tentang warisan sains taman Islam, menerusi tulisan-tulisan orang dalam bahasa Inggeris tentunya, sebab saya tahu bahasa Arab. Jadi memang memperluaskan kaedah Al-Faruqi kepada warisan sendiri pada pengalaman saya, sehingga melahirkan buku saya yang satu lagi, pembinaan semula teori kepimpinan dan kepengurusan rumpun Melayu. Itu tercetus daripada bacaan saya dengan manuskrip zaman taman Islam dan sebelum Islam. Jadi habis tentang Islam itu, sedikit epistemologi Barat ini. Tadi dah sebut sikit, tapi yang perlu disebut, yang boleh menyokong kekuatan jiwa kita, yang menunjukkan bahawa ilmu ni syarat nilai, kita kena tengok Spengler. Yang terawalnya Spengler yang membuktikan nombor itu syarat dengan nilai-nilai kebudayaan. Kemudian yang lebih terkenal lagi, Kuhn tahun 62, ini tesis PhD. Hebat tesis PhD dia orang. Boleh jadi satu buku yang mempengaruhi dunia. Macam saya nak PhD dia. Jadi Kuhn 62 ini dia latar belakang fizik teori. Jadi contoh-contoh tentang hujah-hujah dia banyak berkenaan dengan fizik. Jadi banyak orang kata ini berlaku dalam fizik saja. Tapi kita boleh mengatakan kalau dalam fizik berlaku, apalagi dalam bidang lain yang ilmu yang boleh dianggap kurang objektif. Kalau bidang sastra itu dah jelas objektifnya kan. Tapi fizik ini dianggap bidang yang kedua selepas matematik, yang dianggap neutral, ilmu yang neutral. Tapi Kuhn telah menunjukkan di bidang itu pun banyak dipengaruhi oleh nilai. Kemudian orang dalam bidang sosiologi, ilmu pengetahuan tahun 70-an, yang terkenalnya Durkheim dengan Merton ini, dan benda ni saya tahu setelah saya terjemah buku Mulcahy tahun 79. Buku Mulcahy ni saya minat terjemah bila saya baca, menceritakan tentang tidak neutralnya ilmu. Jadi saya pun terjemah, banyak dapat benda baru dalam tu. Apa dia yang baru? Kuasa itu kebenaran. Selama ni, sebelum saya baca buku ni, saya tak terlintas bahawa ilmu ni ada hubungan dengan kuasa. Sekarang lagi jelas, kan? Pada orang Melayu lagi jelas. Apa yang dikata oleh orang yang berkuasa itulah benar. Bila teori ni dicampur dengan feudalisme, lagi hebat. Lagi hebat. Maknanya dengan uji kaji apa seperti, sorry lah, yang penting yang ketua kita cakap apa. Itu kebenaran. Jadi menarik dia punya. Ini orang-orang dalam bidang sains sosial menulis tentang ilmu. Bagus juga, boleh membantu kita. Yang betul-betul menumpu kepada matematik ialah ahli matematik namanya Wilder tahun 81, menerbitkan buku yang juga saya terjemah. Lama dah terjemah, tapi kerana saya dah berhenti daripada UKM, benda tu jadi lambat. lambat. Baru tak, akhir tahun lepas diterbitkan oleh UKM. Saya dah tinggal UKM beberapa tahun. Terjemah apa dia kata dia? Mathematics as a cultural system. Jadi daripada tajuk itu pun kita tahu, ada hubungan dengan budaya nanti. Memang banyak dalam itu menceritakan bagaimana perkembangan matematik itu tidak seperti yang biasa dipahami. Semuanya syarat nilai. Okey. Kemudian ada 3 orang tu yang baru, Lakatos,
Feyerabend itu memang selalu disebut-sebut sebab sebenarnya 3 serangkai ini, Kuhn, Lakatos dan Feyerabend ini boleh dianggap 3 serangkai ini yang menyebabkan falsafah sains banyak berubah sebab dia berbahas. 3 orang ni berbahas, hebat, mengeluarkan pendapat, membantah orang ni. Semuanya dah meninggallah sekarang. Baik, ya, buku terbaru daripada kumpulan Asasiyun tadi saya pun baru dapat dari Alino Brown 2009. Itu baru. Saya baca pun tak habis lagi. Apa tajuk dia? Tajuk dia Are Science and Mathematics Socially Constructed. Daripada tajuk itu pun patut kita nak baca lah. Maknanya dia cuba membuktikan dua ilmu ni yang dulu yang dianggap begitu objektif. Objektif maknanya tidak bergantung kepada sesiapa. Rupanya hasil rekaan sosial manusia yang hidup berinteraksi dengan masyarakat menghasilkan benda itu. Okay. Hierarki ilmu, kalau di barat, sains matematik lah yang paling tinggi. Ilmu, kalau tanya dia ilmu yang paling boleh dipercayai, paling tinggi, martabat dia apa? Bukan ilmu wahyu. Ilmu matematik. Bukan sebarang ilmu akal. Ilmu matematik, ilmu sains matematik. Ilmu yang banyak menggunakan matematik. Jadi dia menilai ini sains ke tidak, dia tengok matematik dalam bidang. Kalau matematik banyak, naik taraf kesainsannya. Kan? Jadi sebab itu fizik jadi nombor 2. Ya, lepas itu sejarah jadi yang terakhir. Walaupun penuh kebenaran sekalipun. Jadi itu masalah penilaian barat. Dan orang yang dan memang kegiatan yang besar ahli-ahli falsafah sains di barat ialah bagaimana nak membina satu cara untuk menyingkirkan agama sebagai ilmu. Jadi yang paling berjaya ialah Popper dalam bahasa Melayu Indonesia. Saya 3 tahun yang lepas saya cuba terjemah buku ni, sebab tu saya dapat tahu buku ni sudah pun ada di Indonesia. Jadi saya berhenti. Ada dalam bahasa Indonesia. Tapi barulah, maknanya kita ketinggalan selama 50 tahun. Buku itu kalau dikira buku terjemahan Popper, terjemahan pada bahasa Inggeris tahun 59. Buku itu dalam bahasa Jerman tahun 34. Jadi bayangkan tahap keilmuan kita berapa tahun. Sekarang buku ini dah jadi macam Bible di Eropah lah dalam bidang sains. Mana dia nak tahu ini ilmu ni tahap sains ke tidak. Tengok dia dulu start ujian Popper. Jadi banyak boleh katakan semua yang bau-bau agama tu tersisih lah. Sebab dia kerja dia apa istilah dia, kriteria dia, sesuatu ilmu tu boleh dianggap mencapai tahap sains kalau dia tu boleh dipalsukan. Mana ada ruang untuk buat eksperimen untuk memalsukan. Kalau tak ada ruang tu, ini bukan ilmu sains, ilmu reka. Misalnya, jadi ayat-ayat berkenaan dengan agama tu tak lulus lah. Mana nak buat uji kaji nak mengesahkan ayat-ayat tu. Siapa yang sembahyang dia tidak membuat kejahatan dalam Quran. Banyak orang sembahyang pun mencuri. nak buat uji kaji susah. Buang aja. Ini kepercayaan aja. Dia tak mencapai tahap sains.
Baik, yang lebih mencabar lagi sebelum tu, oleh sebab itu, oleh kerana kita dah tahu dan menerima bahawa ilmu ini syarat nilai, sebab itu kita perlu tahu sejarah pencipta ilmu. Perlu tahu. Baca buku, baca saja ilmu, dia kata orang yang mula-mula mencipta ini ialah nama sekian-sekian. Tengok riwayat hidup orang tu. Apa falsafah hidup dia apa, agama dia apa. Sebab itu mempengaruhi ilmu dia. Jadi oleh sebab itu buku saya itu yang besar-besar tu saya cuba cari riwayat hidup dia. Tapi bukan senang dan banyak yang tak cukup mencari lagi. Okey. Tapi cabaran yang lebih besarnya, walaupun dah ada teori yang hebat-hebat ni, setiap kali saya bagi ceramah, pensyarah tu akan tanya saya tu, 1 tambah 1 sama dengan 2 kan dia? 2 kali 5 sama dengan 10 kan dia? Apa ada 1000 teori nak pada Islam ni? Jadi susah nak jawab tu. Yang satu lagi, kalau yang lebih yang tak tahu latar belakang saya matematik, dia tak tanya ini. Dia kata sains ini semuanya berasaskan kepada cerapan. Maknanya sains kan baca indera, masuk makmal, buat rekod jadi nombor 2 kali 5 10 dah. Tapi yang penting sebelum jadi nombor tu, semua ahli sains buat cerapan. Dan cerapan ini sama aja hasil dia, siapa-siapa tengok. Sama je. Orang Islam ke, kafir ke, Yahudi ke, Hindu ke, bila kita ajak dia tengok, dia akan mengangguk. Ya, saya nampak benda yang sama. Jadi macam mana nak buat? Apa yang kata ilmu ni bergantung kepada pandangan hidup dan sebagainya. Dan yang lebih advance lagi, kalau orang fizik, dia kata tengok Abdul Salam, Feinberg, Sheldon. Dia ketawa dia, ahli fizik dia tahu. Abdul Salam agama apa? Islam. Feinberg apa? Atheis. Ini dia sendiri mengaku semua ni. Bukan saya buat cerita. Manakah ada orang pergi tanya dia tentang agama kan, pada Weinberg sendiri, dan tengok buku-buku dia pun dia memang atheist. Sheldon thesis. Mana itu kan dia, tapi tak ada kena-mengena dengan teori saya. Dan saya tak nak fikir pun. Jadi bukan itu saja, mana dia boleh bekerjasama dan melahirkan satu teori yang besar. Itu memang susah. Collapse kita. Ceramah saya 1 jam tadi habis. Ini contoh itu. Baik, sebab tu kita kena baca teori cerapan, pencerapan. Bagi yang mereka yang belajar mekanik kuantum sekalipun, buku-buku teks jarang menyebut ini, bahawa cerapan itu bergantung kepada siapa yang tengok. Itu teori kuantum. Tapi bukan teori kuantum pun, cerapan yang biasa ini pun, yang banyak buat pendidikan ini ialah ahli psikologi. Langkah pertama, nak tengok apa, itu pun dah tak serupa. Belum tengok lagi, duduk dalam bilik, tengok apa ini. Jadi dah lain dah. Yang jadi serupa kenapa? Sebab saya ajak dia, saya berlagak macam orang yang dalam filem Menuju 4 Belalang itulah. Suruh dia tengok, nampak tak? Tak nampak? Kamu kena belajar fizik 3 tahun lagi baru nampak. Jadi orang ni malah nampak. Jadi semua macam tu. Mana serupa kerana kita mengikut pandangan alam yang sama, atau kita bersetuju dengan cikgu tu, dengan penilaian tu, kita setuju dengan cara dia melihat dan apa dia nak tengok, kita setuju. Pelajar lagi lah setuju dengan buku tu, kalau tidak dia gagal.
Tapi yang dicerita di sini bahawa cerapan itu berbeza daripada seorang persoalan, ya ahli sains itu. Bagi ahli sains, sebab ahli sains dia bekerja, tak ada siapa nak mempengaruhi dia. Apa dia nak tengok, dia yang membuat keputusan. Apa yang dia nampak, dia saja. Dia tak kisah orang lain nampak ke tak nampak. Jadi terlampau banyak buku tentang cerapan ini. Dalam Mulke, yang buku yang saya terjemah tu memang banyak menceritakan tabii pencerapan ini yang syarat dengan nilai. Tentang nombor tadi, yang paling tinggi untuk menepelak dia, gunakan falsafah rasa dengan Whitehead, bahawa ilmu yang saya nak kaji ni tak boleh diturunkan kepada nombor. Sebab teori rasa kata bukan semua ilmu, malah banyak ilmu yang tidak boleh diturunkan kepada nombor. Jadi kalau walaupun betul 1 + 1 sama dengan 2 mungkin betul, tapi ilmu saya tak mungkin turun ke situ. Itu satu hujah yang agak tinggi, maknanya dia kena tahu apa dia falsafah rasa Whitehead. Tapi yang kurang sikit ialah yang Popper guna. Popper juga membicarakan benda ni, tapi dia bagi contoh 2 + 2 sama dengan 4. Kenapa 2 + 2 sama dengan 4 ni tak semestinya betul? Jadi dia kata satunya 2 + 2 sama 4 ni betul kalau benda tu unggul, sedangkan dalam kehidupan tidak ada keunggulan. Mana kita bercakap benda yang unggul, mana tak ada lah. Kalau tak ada, betul saja nak buat apa. Bila kita, sebaik saja kita turun kepada kehidupan, tidak semestinya. Jadi kalau ada orang dah menulis, buat cerita temuduga benda ni, tanya 1 + 1 sama dengan 2 ni, dah tanya yang nak minta kerja, dia ada 3 jawapan. Yang A, B, C ni masing-masing jawapan. Yang A ni dia dapat ijazah dalam matematik, 1 + 1 sama dengan 2 lah, encik tu. Okey. Yang satu lagi, dia bukan bidang matematik, dia buat benda yang agak subjektif sikit. Dia kata satu tu kita kena tahu dulu satu apa, baru saya boleh jawab. Tu kandidat yang kedua. Betul tu, hebat tu. Tapi yang buat cerita ni ahli falsafah. Saya pun tak selitan orang macam tu kalau sebelum saya baca buku ni. Jadi calon tu yang kedua tu kata bergantung kepada satu apa, baru saya boleh jawab 1 + 1 sama dengan berapa. Jadi yang ketiga ni paling hebat, calon ketiga, dia dapat kerja. Dia kata 1 + 1 sama berapa ni bergantung kepada encik nak berapa. Cik nak apa? Nak berapa, semua saya boleh usahakan dapat. Itulah situasi tentang nombor ini. Yang sebenarnya memang itu. Jadi dia cakap tu, dia fikir unggul. Dia sendiri tak sedar, yang dia cakap 2 × 5 = 10 ni yang unggul, yang ideal. Bila turun ke bumi dia susah nak dapat. Atau kita bertolak ansur, walaupun tak sama dah 10 lah. Kan, bertolak ansur. Jadi itu dia sebahagian daripada keperluan kita yang awal ni. Jadi kita berehat sekejap sebelum pergi pada